السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة. له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين. خاتم النبيين وسيد المرسلين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Amma ba'du lillahi ta'ala. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan, muslimin, muslimat, rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama berlumba-lumba mencari bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi tuan-tuan, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi ruang dan kesempatan kepada saya dan tuan-tuan, sama-sama kita berada dalam rumah Allah, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan barakah dalam majlis kita, menganugerahkan maghfirah, memberikan kita kekuatan untuk memahami ma'alim Islam dan beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung Tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Al-Suhaili rahimahullahu alaih. Kita sampai tajuk baru, muka surat 180. Tajuk baru dah ya. Kesudahan bagi orang mukmin secara umum, 180. Kita baca ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Ayat 62 surah Al-Baqarah. Sesungguhnya, sesungguhnya orang-orang mukmin, allazina amanu wallazina hadu, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, orang Kristian, dan orang-orang Sabi'in. Nanti kita terangkan di sana ada perselisihan pendapat berkenaan dengan Sabi'in ni siapa. Siapa sahaja di antara mereka, di antara yang disebutkan di atas ni, mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, juga beriman hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka berasa bersedih hati. Jadi ayat ini penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kelompok
golongan manusia, iaitu mereka yang beriman dan kemudiannya ahlul kitab dan kemudiannya mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok sebab turun ayat. Muka surat 181. Sebab turun ayat. Sebab nuzul ayat. Ayat ini diturunkan ke atas sahabat-sahabat, antaranya Salman Al-Farisi. Mereka adalah dari golongan kenamaan Jundi Sabur. Kita semua pernah dengar mengenali serba sedikit yang dikatakan siapakah Salman Al-Farisi sebelum ni, iaitu beliaulah yang dianugerahkan Allah Subhanahu taala ilham apabila bermusyawarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab. Pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah, berbincang dan meraihkan pendapat sahabat dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan daripada berbagai pihak yang berpakat pada ketika itu, antaranya orang Yahudi, kemudiannya Quraisy Makkah, tak cukup lagi Bani Ghatafan. Yahudi itu terdiri daripada golongan munafik, Bani Nadir, Bani Fairuzah, Bani Kainuqa, yang jumlah tenteranya pada ketika itu menghampiri 10,000 orang. Apabila berbincang dengan para sahabat, idea ilham Allah Subhanahu taala dianugerahkan kepada Salman Al-Farisi ini supaya dibina satu khandaq, satu lubang yang mengelilingi kota Madinah pada ketika itu, supaya serangan daripada puak yang saya sebutkan tadi dapat dilambatkan, menyusahkan. Menurut Jamaluddin Mahfuz, Liwa Jamaluddin Mahfuz, dalam buku dia Ghazawatul Rasul, peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencatatkan berdasarkan maklumat secara ilmiahnya dengan menyebut tulul khandaq, panjangnya khandaq itu isna asyara alfin zira'in, iaitu 12,000 zira'in, zira', 12,000 apa orang panggil, hasta, yang dia kata lebih kurang 6 kilometrat atau yazid, lebih kurang 6 kilometer lebih panjang. 1 kilometer pun jedung 6 kilometer mengelilingi, kata dia. Yang dibina 6 ayam, selama 6 hari. Ada yang kata ma yakrubu min syahrin, dalam kitab yang lain hampir sebulan. Apabila dapat berita tu,
Yang dalamnya pula dia detailkan. Ini yang Jamaluddin Mahfuz ni, liwat Jamaluddin Mahfuz. Umquhu salasatu amtarin. Panjang dia kata panjang pula, dalam dia lebih kurang dia kata 3 meter. 3 meter ke dalam. Ada yang kata sittatu zira'in. Ada kata tis'a zira'in, 9 hasta. Zira'. Dan dibahagi-bahagikan kepada kumpulan pada ketika itu mujahidinnya. 10 orang menggali arba'una zira'an. 10 orang dia menggali 40 hasta ni. Hasta Arab lah, bukan hasta kita. Inilah idea daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia datang daripada Parsi. Dia datang pada Parsi. Ayat ini diturunkan kepada dia. Berkenaan dengan sahabat-sahabat dia. Orang yang macam dia. Dia datang daripada Parsi, Iran. Satu tempat yang bernama Asfahan. Asfahan, Iran. Parsi dah dulu. Jauh. Nak datang, dia terpaksa daripada Parsi, daripada Iran, dia akan melalui Iraq dan kemudiannya Syria, barulah sampai ke Jaziratul Arab. Jauh. Syam tu perjalanan dengan dia. Dia ni daripada keluarga bangsawan yang dihormati, daripada golongan Jundi Sabur. Dia memerintah pada ketika itu. Bapa dia adalah pemerintah. Pemerintah di satu kawasan di situ. Bapa dia adalah orang kaya. Orang kaya. Dan dia ni, bapa dia diberi jawatan supaya memastikan api obor yang menjadi simbol agama Majusi itu tidak terpadam. Itu yang obor sukan Olimpik tu. Jaga-jaga. Dialah tu. Asalnya situ. Dia memastikan api itu tak terpadam. Sebab mereka sembah api. Majusi. Beragama Majusi. Dan dia telah mempertanggungjawabkan kepada anak dia Salman ni supaya jaga api. Dan pada masa yang sama, dia ada banyak ladang. Dia banyak ladang. Orang kaya, banyaklah ladang. Dan kalau dia sibuk, dia suruh Salman ni pergi ke ladang dia. Jadi Salman ni, dia seorang anak yang taat. Apabila dia suruh pergi ke ladang tu, dia akan melalui satu jalan yang merentasi melalui satu kanisah, satu rumah ibadat. Rumah ibadat orang Nasrani, Nasara, Kristian. Jadi kita kena sedia maklum, Kristian ni yang kata asalnya daripada Injil ni, dia menyeleweng dah lama. Kata ahli sejarah, 30 tahun selepas Nabi Isa diangkat ke langit, dah seleweng dah. 30 tahun kata ahli sejarah. Selang masa Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang lebih 500 hingga ke 600 tahun.
Lama dah seleweng. Beksahnya Nabi Muhammad dah seleweng dah. Begitu juga Yahudi. Bukan baru seleweng, dah seleweng dah. Ya. Zaman ni dah seleweng dah. Jadi dia tengok bila dia, walau macam mana pun pada ketika itu masih ada lagi, ya, sebab akidah yang seleweng, amal ibadat pada ketika itu tak jauh bezanya. Dia tertarik dengan agama Nasrani. Ya, dia tertarik, dia tengok cara orang semayang. Dia apa pun ada semayang. Bukan semayang macam sekarang. Ya. Semayang ni dia modified lagi. Yang menyanyi itu. Ya. Dan dia tertarik sampai ke petang. Ya. Bila dia balik, dia tanya bapak dia. Ya. Dia kata, ada lagi agama yang lebih baik daripada agama Majusi. Bapak dia marah. Ikat dia, rantai dia, ya, tak bagi dah pergi lalu ke situ, takut singgah ke kanisah tadi. Dan kemudiannya, ya, nak jadi cerita sampai juga, ya, hasrat dia nak berjumpa dengan antara orang yang beribadat di situlah. Macam mana cara tak tahulah, wallahu alam. Lepas tu dia kata, dia tanya, ada tak lagi agama yang macam ni, yang lebih, yang ada lagi di atas muka bumi ni, selain daripada di sini, yang lebih lagi mempraktikkan amalannya. Dia kata ada di Syam, Syria. Dia rancang, dan kemudiannya dengan izin Allah Ta'ala, dia tak puas hati, dia pergi ke Syria, Syam. Ya. Dan dia tengok dekat situ rahib dia sangat baik hati, ya. Tetapi pada masa yang sama ada kekurangan pada rahib dia. Dia suruh orang menderma, tapi duit derma sedekah tu dia sapu. Dia kata tak boleh pakai orang ni. Dia kata ada lagi tak yang lebih baik lagi amalan dia daripada ni? Ada di Mosul, Iraq pula. Jauh perjalanan dia. Akhirnya dia berjumpa Nabi tu, nak cerita ni. Ya. Di sana dia berkhidmat dengan rahib, dan kemudiannya bila rahib tu dah mati, dia tanya, ada lagi tak yang lebih baik lagi amalan dia di sini, yang agama macam ni? Dia kata ada di Amuriah, satu tempat juga di Syria, patah balik. Dan kemudiannya dia tanya lagi, ya, dan dia ditangkap, ya, macam mana tak tahu, dia ditangkap oleh satu kafilah dan dijadikan hamba, ya, dan dijual, dibawa ke tanah Arab, Jazirah Arab. Kebetulan yang membeli itu seorang Yahudi, ya, bekerja di ladang tamar di Madinah, daripada Bani Quraizah. Dia sentiasa mencari, dia tak puas hati. Dia terdengar antara perbualan mereka tu bahawa satu ketika nanti, ya, mengikut ajaran kitab Taurat, dia kata ada Nabi yang akan berhijrah. Daripada situ dia, ya, bila tiba masanya, dia datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya dalam satu tempoh masa perjalanan yang sangat jauh, ya, sehinggalah dia berbaiat dengan mengucap tasyahud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah diuji dengan beberapa perkara. Antaranya yang dia dengar, Rasulullah ni orang dia, ya, tidak menerima sedekah, ya. Jadi dia test, dia hanya menerima hadiah. Hadiah dia terima, sedekah dia tak terima.
Akhirnya benarlah sebagaimana cerita tu, dia dinyatakan keislamannya. Ya. Kemudian tanya lagi, kemudian sambung lagi. Ibnu Abi Hatim dan Al-Adni dalam musnadnya telah mengeluarkan daripada Mujahid. Mujahid ni tabi'in. Katanya aku tu Salman Al-Farisi. Bertanya Nabi SAW. Salman tanya Nabi tentang ahli agama yang pernah aku anuti amalannya bersama mereka sebelum ini. Kan dia telah buat amalan, ikut amalan tadi dan kawan-kawan dia. Aku menyebut cara sembahyang dan ibadat mereka. Lalu turunlah ayat ini yang bermaksud, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Iaitu orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum ajrun, bagi mereka lahum, ya, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, balasan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, kalau sekiranya beriman dengan akidah yang benar. Kalau tak benar, dakhalan nar, masuk neraka. Jadi seolah-olahnya di sini, ya, kata ulama tafsir, diringkaskan orang yang beriman sebelum kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka yang beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, dakhalal jannah. Orang yang beriman sebelum kebangkitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi wasallam, dakhalal jannah, di kalangan mereka. Kalau tidak beriman, dakhalan nar. Allah Taala tidak zalim, ya. Jadi ulama tafsir mengatakan bahawa para anbiya dan rasul semuanya membawa akidah yang sama. Tidak ada akidah yang berbeza-beza. Akidah yang sama. Beriman saja dengan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falahum ajruhum inda rabbihim, dakhalal jannah, masuk syurga. Kalau tak beriman, masuk neraka. Itu saja. Ya. Dan kemudiannya kata Al-Wahidi mengeluarkan daripada Mujahid, juga riwayat daripada Mujahid, beliau berkata, apabila Salman menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah sahabat-sahabatnya, baginda bersabda, mereka adalah ahli neraka. Salman lantas berkata, dunia ini berasa gelap bagiku. Faka'annama kashifa 'alal jabal, gelap seperti ditimpa gunung yang besar. Nabi kata masuk neraka. Kemudian Nabi sambung lagi, ya. Kemudiannya turun ayat, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, sehingga dan tidak pula mereka bersedih hati. Salman berkata lagi, barulah aku berasa lega umpama terlepas dari himpitan gunung. Maksudnya orang yang beriman daripada kalangan mereka, dakhala jannah. Orang yang tidak beriman barulah dakhalan nar. Islam dia macam tu. Ya? Tak semestinya, ya. Macam contohnya siapa? Ya. Warakah bin Naufal. Kita pun semua cerita tahu Warakah bin Naufal. Cerita yang selalu bila Maulid Nabi, Maulid Rasul ni, musim ni, orang akan cerita siapakah Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal ni adalah sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid, isteri, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Iqra al-Alaq, ya, di Gua Hira, Rasulullah dalam keadaan yang sangat terkejut, ya, demam Rasulullah, ya, berpeluh Rasulullah, gemetar Rasulullah. Ketika itu
Khadijah binti Khuwailid teringat Waraqah bin Naufal. Siapa dia Waraqah bin Naufal ini? Waraqah bin Naufal ini seorang yang sangat alim dan beramal dengan kitab Injil dan Taurat. Pada masa itu Nabi Muhammad baru menerima wahyu. Apakah Waraqah bin Naufal dakhalan nar? Masuk neraka. Waraqah bin Naufal masuk surga, dakhalal jannah. Ini dibuktikan apabila Nabi SAW marah sahabat-sahabat. La tasubbu Waraqah bin Naufal. Selepas itulah, selepas Nabi dibangkitkanlah, bukan masa dibangkit, setelah beberapa ketika lepas itulah, berapa lama lepas itu. La tasubbu Waraqah bin Naufal. Jangan kamu mencela Waraqah bin Naufal. Kan? Fa inni ra'aitu, sesungguhnya aku nampak. Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala punya kerja. Lahu jannatun jannatain. Dia dalam syurga dia ada 2 taman. Jannah. Dalam syurga dia ada 2 taman. Maksudnya apa? Dakhalal jannah. Bukan dakhalan nar. Dalam catatan sejarah, Waraqah bin Naufal mati ketika mana Nabi baru dilantik menjadi Rasul. Dia tak sempat. Tapi dia kata, kalau sekiranya aku ini dipanjangkan umur, nescaya aku akan jadi penolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang yang berpahaman ahlul kitab, beramal dengan Taurat, beramal dengan Injil, menerima pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala jannah mutlaqan. Secara mutlaknya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sebagaimana ayat ni tadi. Tak silapnya dalam catatan sejarah, dia di ujung usianya dia buta. Waraqah bin Naufal ni dia buta. Dia buta mata dia. Dia sakit. Buta mata. Terlalu uzur dan dia meninggal dalam keadaan dia beriman dengan Taurat dan Injil, dan hadis Nabi ini mengukuhkan yang Waraqah bin Naufal dakhalal jannah. Itu ahli kitab. Itu dia kata la tasubbu Waraqah bin Naufal. Begitu juga dengan kisah-kisah yang selalu diceritakan dalam Maulid Rasul, Bahira ataupun Buhaira. Kita dengar Nabi, kan kita dengar dalam kisah Nabi, sirah Nabi SAW, kebetulan sempena Maulid Rasul. Nabi selalu diasuh untuk berdagang bersama dengan kafilah, terutama kafilah pedagang bapa saudaranya Abu Talib. Pak saudara dia yang tidak memeluk Islam, tapi sangat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Sejak usia muda lagi, belas tahun Abu Talib. Sejak usia muda, 12-13 tahun. Dan satu ketika bersama dengan kafilah, cerita ni masyhur, saya ulang balik je. Tuan-tuan pun dengar cerita daripada tuan-tuan guru yang lain. Apabila berdagang di Syam, Syria, yang kita baca dalam Quran, rihlatash syita'i was-saif, kan, rihlah, satu perjalanan kafilah waktu sejuk dan waktu panas. Syita sejuk, saif panas. Syita ke Yaman, saif ke Syam, Syria. Atas Madinah, atas ni Syria, bawah ni Yaman. Rihlatash syita'i was-saif, falyabudu rabb hadzal bait ila ayat.
Sampai ke satu tempat, Buhairah ni nampak. Ya. Buhairah ni ahlul kitab. Ahlul kitab. Dakhala jannah. Bukan dakhala nar. La tasubu. Ya. Dia nampak awan hitam. Ni semua cerita orang tahu dah. Memayungi zillah. Yazillu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak. Dan pada ketika itu, ya. Dia kata ni bukan calang-calang orang ni. Ya. Dia panggil kafilah tu supaya berhenti di tempat dia, di rumah dia. Dihidang makanan untuk semua kafilah tu. Rasulullah pada ketika itu tak masuk dalam, jaga barang dagangan di luar. Sebab masa tu kan budak kecil. Budak kecil jaga barang dagangan lah. Duduk dekat unta, jaga. Yang tua masuk dalam makan. Budak kecil duduk luar. Buhairah dia bilang, ni ada yang tak cukup ni. Mana dia tahu? Dia ahlul kitab. Dakhalal jannah. Ya. Dia kata ada seorang lagi, pergi panggil. Ada kat luar tu. Tidak lain dan tidak bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Buhairah. Ini dia termasuklah ni. Yang beriman dakhalal jannah. Yang tak beriman dakhalan nar. Dia ahli kitab. Ya. Kidah dia. Dan kemudian pendek cerita dia bagi tahu, dia bisik ke Abu Talib supaya jaga Rasulullah baik-baik. Orang Yahudi duk cari yang ni. Orang Yahudi duk cari ni. Nak bunuh ni. Itu yang cerita dia. Ya, ini cerita dia. Itu yang katakan disebut dalam ayat ni, man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihat falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Kita sambung lagi. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Ya. Dalam memaparkan kisah sejarah, Al-Quran menggunakan pendekatan at-tazkir atau menimbulkan keinsafan, di samping membuka luas pintu harapan untuk mengelakkan perasaan putus asa dan kecewa apabila terangkan kepada mereka sebab-sebab yang mereka itu wajib diseksa. Ya. Dalam Quran banyak gaya bahasa. Gaya bahasa ni dalam bahasa Arab dipanggil uslub, asalib. Cara bayan penerangan Al-Quran untuk mencuit manusia ni supaya tertarik beriman kepada Allah. Antaranya tazkir, memberi peringatan, tazkirah. Ya. Dan satu lagi yang dikatakan keinsapan dalam bentuk tarhib, targhib. Ta, ra, bulat, ya, ba, tarhib. Lagi satu, ta, ra, ghain, ya, ba, targhib. Tarhib ni menakut-nakutkan. Cerita pasal neraka. Targhib, galakkan. Cerita pasal syurga dengan penuh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu gaya bahasa Al-Quran. Ya. Macam-macam lah. Ya. Kita selalu dengar dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ya. Kata ulama, ya, terutamanya seorang ahli tafsir iaitu Said Qutb, dia kata yang dikatakan peringatan yang baik, al-mau'izatul hasanah itu ada dalam bentuk tarhib dan targhib. Ya. Ini contohlah ayat Quran yang macam tu, ya, dikatakan. Jadi kalau sekiranya mereka diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bukan kerana zalimnya Allah Ta'ala, kerana manusia sendiri yang zalim. Kenapa manusia sendiri? Sebabnya. Ini tujuan untuk menarik perhatian dan menimbulkan keprihatinan. Demikian juga halnya di sini. Sebaik sahaja Allah Ta'ala mengingatkan orang Yahudi perbuatan datuk nenek mereka dahulu. Dan bagaimana nasib kesudahan dan bencana yang menimpa mereka. Supaya generasi yang ada di kota Madinah pada ketika ini, ketika Rasulullah SAW terus membentangkan satu prinsip iman bagi setiap Islam supaya bersama dengan Rasulullah SAW. Diceritakan dulu dalam ayat yang lalu macam mana datuk nenek moyang kamu ini berada di padang teh dengan mana dan salwanya, tak sabar-sabar dah nak benda-benda yang lain, mimba kaliha wa kisaiha, dan kemudiannya sebelum itu diazab oleh Allah Taala. Kamu yang ada di sini, sebab ayat ini ayat madaniyah, hendaklah bersama kukuhkan iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga disebut dalam kitab Taurat, yang juga disebut dalam kitab Injil. Itu tujuannya, dia kata, Setiap orang beriman terhadap Allah dan hari akhirat berpegang dengan ajaran Islam. Bukan tak Islam, Islam. Yang dulu pun Islam, yang Nabi Muhammad pun Islam. Cuma yang dulunya dikenali sebagai Hanif, zaman Nabi Allah Ibrahim. Bila zaman Nabi Muhammad, Islam. Sama aja. Akidah dia sama. Semuanya membawa benda yang sama. Seterusnya beramal soleh, maka mereka adalah di kalangan orang yang berjaya. Sama ada mereka di kalangan orang Islam, Yahudi, Nasrani, ataupun di kalangan mereka yang meninggalkan agama asalnya kemudian memeluk Islam. Sama saja. Asal terima sahaja akidah Islam yang dibawa oleh para anbiya dan rasul, dakhalal jannah, bukan dakhalal nar. Itu sebab ramai para sahabat yang berhijrah, di antara lain yang selalu diceritakan, selain daripada nama-nama yang saya sebut tadi, ialah Abu Zar Al-Ghifari misalnya. Dia pun berhijrah, meninggalkan yang Tauhid kepada Islam. Abu Zar Al-Ghifari, hebat Abu Zar Al-Ghifari. Ramailah sahabat-sahabat lain. Firman Allah SWT, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti daripada kekufuran, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Terima sahaja Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, habis Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Terima saja Islam yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Allah Ta'ala akan hentikan kesalahan mereka yang lalu. Itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab manusia ini, sejarah manusia, pada zaman para anbiya dan rasul sebelum ni, tidak lari daripada berhala, sembahan berhala, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adam tak ada. Kata ulama, Adam tak ada. Tak sembah berhala, cuma engkar saja perintah Allah Ta'ala anak cucu Adam. Idris, bermula zaman Nuh, dah ada sembah berhala. Bermula zaman Nuh alaihissalam. Sebab itu kalau kita lihat, tak adalah ni, saya nak baca satu ayat Al-Quran dalam surah Nuh. Wa qalu, surah Nuh ayat 23. Wa qalu, nak buktikan kepada tuan-tuan, berhala ni ada zaman Nabi Nuh. Nabi Adam tak ada, Nabi Idris tak ada. Adam, Idris, Nabi Nuh baru ada. Kata ulama, Nabi Adam dengan Nabi Nuh tu selang masa yang sama lama. Kana baina Nuh wa Adam asharatu qurunin, 10 kurun. 10 kurun. Antara Adam dengan Nuh tu kata ulama
Ya, saya ambil daripada Bidayah wa Nihayah, dia kata 10 kurun. Ya, 10 kurun. Asyaratu kurunin. Ya. Ya, 10 kurun. Kulluhum ala syariah minal haq. Semuanya berada dalam kebenaran. Kemudiannya selepas tu barulah sembah berhala. Asalnya tak sembah berhala. Ayat yang saya nak bacakan firman Allah Taala dalam surah Nuh ayat 23, tak ada dalam kitab ni, ya. Wa qalu la tazarunna, ya, la tazarunna, ya, alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a, ya, wala yaghusa wa ya'uka wa nasra, ya. Mereka berkata, pembesar-pembesar umat Nabi Nuh kata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu ini. Jangan kamu tinggalkan berhala Wadda. Nama berhala dia Wadda, satu. Nama berhala dia yang kedua Suwa'a. Berhala dia yang ketiga Yaus, nama dia. Berhala yang ketiga Ya'uq. Berhala yang keempat Nasra. Ada 5 berhala pada zaman Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh menyembah berhala. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh untuk membersihkan manusia daripada syirik kepada Allah Ta'ala. Dan kemudiannya apa lagi? Apabila mereka tetap bersama dengan berhala mereka, Allah Ta'ala cuci muka bumi ini. Cuci bersih muka bumi ini dengan tufan Nuh. Yang saya cerita tu, taufan Nabi Nuh, yang pada ketika itu semua umat manusia yang berada di atas muka bumi ketika itu semua, ya, yang bersama Nabi Nuh naik atas bahtera Nabi Nuh. Yang tidak naik berada di bawah, di bumi, di gunung dan sebagainya, semua pakat mati habis. Yang selamat atas bahtera saja. Bermulalah satu kehidupan baru untuk manusia, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak membersihkan muka bumi. Turun. Itulah katakan manusia. Adam, Idris, Nuh, Hud. Turun atas muka bumi, sembah pula berhala. Itulah manusia. Nak ceritanya. Asalnya tidak. Dah bersih dah muka bumi. Tak ada lah. Habis. Yang selamat atas bahtera aja. Yang bawah semua mati, tak ada. Hatta anak dia pun, isteri pun sama, isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh tidak beriman dengan Nabi Nuh. Anak dia lagi lah. Ajak naik kapal, tak mau. Sa'awi ilal jabal. Aku akan panjat atas gunung tu. Aku selamat. Bapak dia ajak naik, tak mau. Itu anak Nabi Nuh. Akhirnya, isteri pun hanyut. Anak pun hanyut. Dah kisah manusia. Sampai macam tu sekali. Sangkut di bukit judi, kata ulama, pada 10 hari bulan Muharram. Itu yang 10 bulan Muharram tu. 9 yang saya cerita dulu tu, 9-10 tu, puasa 9-10 tu. 10 Muharram. Turun. Hiduplah umat Nabi Nuh. Yang kita hari ini, nasab keturunan kita bersambung kepada Syam, Ham dan Yapis. 3 anak Nabi Nuh. Tengok zaman Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh sembah berhala balik. Itulah manusia. Semuanya syaitannya kerja. Kamu sayang nak datuk nenek moyang kamu? Kamu sayang nak bapak kamu? Sayang, bisikkan syaitan. Kalau kamu sayang, kamu kena buat patung untuk dia sebagai tanda sayangnya kamu kepada mereka. Sembah patung. Itulah. Itulah. Buatlah berhala, patung sebagai tanda sayangnya kita kepada dia. Dah. Sembah pula berhala. Itulah ceritanya manusia tu. Ya. Tengok muka surat 182, tafsir dan ulasan. Orang tak banyak pun, pendek je. Sebab ayat dia tak panjang mana.
Tafsir dan ulasan tafsir dan bayan. Orang yang mengakui kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beragama Yahudi, orang yang beragama Nasrani ataupun orang yang menukar agamanya lalu beriman terhadap Allah semata-mata kerana Allah tanpa menyekutukannya dan juga beriman dengan hari kebangkitan serta beramal soleh, maka mendapat ganjaran amalan tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah. Sudah cerita dia, ya. Allah Taala tak zalim. Ustaz, kalau mereka tidak menerima rasul, macam mana? Tak sampai dakwah kepada mereka. Mereka adalah ahlul fitrah. Selang masa yang lama. Tuan-tuan saya cerita pada tuan-tuan tadi, kata ulama sirah 500 hingga 600 tahun. Selang masa di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Bukan 2 tahun tuan-tuan. Bukan 2 tahun, ratus tahun. Jadi macam mana mereka ni? Nabi lambat sampai. Kami ni nak beriman dengan siapa? Itulah ada setengah ulama mengatakan mereka ini masih beragama Hanif ataupun digolongkan sebagai ahlul fitrah. Ahlul fitrah. Mereka ni tidak diutuskan rasul, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul fitrah. Tak ada. Okay. Allah Taala tegaskan dalam Quran, saya berhenti sikit lagi. Wa ma nursilul murs. Wa ma nursilul wa ma kun ayat Quran ni. Wa ma kunna muazzabin hatta nab'asa rasula. Itu ayat dia, Ustaz saya. Wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'asa rasula. Dan tidaklah kami ini, Allah Subhanahu taala, mengazabkan manusia sehinggalah diutuskan kepada mereka rasul. Wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'asa rasula. Itulah adanya ahli fitrah. Selang masa yang lama. Jadi siapa yang beriman selepas pada itu ada rasul, maka mereka dakhalal jannah. Yang tidak beriman dakhalan nar. Okay? Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi pada kuliah yang akan datang insya-Allah berkenaan dengan perbahasan ahlul kitab. Ini menarik juga perbahasan ni. Selalu kita dengar boleh kahwin tak dengan ahli kitab. Boleh makan tak sembelihan ahli kitab ni, boleh makan tak? Orang Yahudi sembelih ayam, kita boleh makan tak ni? Itu yang ceritakan pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan, sama-samalah saya dan tuan-tuan ambil iktibar kerana at-tafsir itu al-ibratu li umumil lafzi la li khususis sabab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdihi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.